Assalamualaikum guys, apa khabar? Okay. Sorry lah suara macam tu pula. Okay, so kepada mereka yang menonton video saya semalam, dan jika anda mengambil entry daripada apa yang saya kongsikan, kalaulah saya ingin mengucapkan tahniah, berbanyak-banyak tahniah, beribu-ribu tahniah kepada anda semua kerana bolehlah dijangkakan yang anda profit. Gitu, okay. So macam biasa, jika anda rasa video saya ni selalu memberi manfaat kepada anda, jangan lupa like, subscribe ataupun share channel saya ini. Okay. So tanpa membuang masa, jom kita buat rumusan sedikit. Bukan rumusan, kita buat analisa sedikit untuk gold ataupun ZAU USD. Okay, so ke manakah arah dia untuk hari ini? Jom kita tengok. Okay, so macam biasa, sebelum ni saya ada bagi tahu yang gold previously dia membuat section yang pertama, dan sekarang gold berada di fasa section yang kedua. Okay, so macam sebelum ini yang saya jangkakan akan ada kenaikan ke atas untuk melengkapkan pergerakan yang A, B dan C besar ni. Okay, so kalau kita lihat daripada sini, apa yang kita boleh nampak, sepertinya akan ada kenaikan lagi. Betul tak? Sepertinya akan ada kenaikan lagi. Disebabkan oleh, kalau daripada A pergi ke B ni, dia mesti sama panjang ataupun lebih daripada panjang A ni untuk menjadi C ni. Bermaksud kalau ikutkan kata kasar dia, C boleh naik sampai ke 2, 3. Macam tu kalau diikutkan kata kasar. Alright. Tetapi bila dalam keadaan sekarang ni kita masih belum dapat predict ke manakah dia pergi, melainkan kalau kita melihat daripada berbagai-bagai sudut. Macam saya bagi tahu sebelum ini, kita tak boleh ambil jangkaan, dia dah sampai dekat resistance ni, kita boleh sell terus. Kita tak boleh buat daripada situ. Disebabkan apa? Disebabkan itu daripada apa yang kita nampak, dan kita secara sembrono bias, bukan bias kepada kita punya jangkaan tanpa melihat kepada benda-benda yang lain. Itu kita kena tengok. Kita tak boleh terus kata dia naik lagi ni, dia mesti sell ni, sekarang dah tinggi sangat. Tidak, kita tak boleh buat macam tu. Kita perlu melihat daripada pelbagai faktor untuk menentukan ke manakah arah dia pergi. Macam saya bagi tahu, macam DXY ada kemungkinan akan ada penurunan lagi, bermaksud gold pun ada possibility mungkin membuat kenaikan lagi. Kalau kita tengok DXY bergerak tak banyak pun, tapi gold dia bergerak berapa ratus pip dah. Dia macam tu. Kita tengok daripada semalam saja. Okay, so sekarang kita akan turunkan kepada skala yang kecil. Saya dah padam dah semua perkataan-perkataan yang ada di sini sebab saya tak nak you all serabut. Okay, saya pun tak nak you all serabut. Kesian pula tengok dah serabut ni, apa benda lah diorang buat ni. Begitu. Okay, so let's go. Kita lihat ke manakah yang dia boleh pergi, apakah yang bakal dibuat oleh gold sekarang. Okay, first sekali, apa yang saya nampak di sini adalah kenaikan di mana yang ini dia membuat wave 1, wave 2, dan sekarang ada possibility dia membuat wave 3. Sekarang ni ada possibility dia sedang membuat wave 3. Saya mengambil kira daripada kiraan Fibo, di mana dia berhenti di area 1.618, dan ada possibility selepas ini dia akan membuat wave 4, di mana kita boleh jangkakan mungkin dia boleh turun sampai ke level yang sebelumnya. Begini, dan barulah dia akan membuat kenaikan ke atas. Inilah masanya di mana gold akan membuat sideways, ranging, sebab dia sedang cuba melengkapkan pergerakan. Ini kalau kita lihat daripada sudut akan terjadinya kenaikan lagi sekali. Okey, dengar betul-betul. Ini kita lihat daripada sudut akan terjadinya kenaikan lagi sekali. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, so kalau dia membuat kenaikan, sekarang ni dia membuat penurunan untuk wave 4, apa yang saya boleh buat adalah saya akan tarik Fibo retracement daripada sini pergi ke
yang atas ni, sebab saya ambil daripada wave 2 ni pergi ke wave 3. So kita akan jumpa beberapa level yang kita boleh tandakan. Macam biasalah, saya akan tandakan lagi sekali. Semalam mungkin dia tak kena, dia terus dia pecut naik atas kan. Yang tu saya tak boleh buat apalah. Cuma kita jangkakan dia akan naik ke atas. Apa yang kita boleh buat adalah kita mengambil opportunity daripada situ untuk melihat adakah possibility kita boleh masuk entry buy lagi. Lebih kurang macam tu. Faham tak? Okay, top right. Boleh lah. Okay. Ataupun pula lagi satu, saya akan ambil area 0.382. Okay, so kalau betul lah yang sekarang ni dia membuat wave 4. So dekat hour 4 ni, apa yang saya jangkakan memang dia boleh pergi ke arah ni lah. Dia pergi balik ke zone di mana dia membuat kenaikan lagi yang kuat. Dan di sini juga kita dapat melihat lah apa orang kata pullback ke apa ke, lebih kurang begitu. Saya lebih gemar kalau area dia adalah 0.382. Tapi kalau dia tak sampai dan dia hanya pergi ke 02.236, dia tak boleh buat apalah. Tapi kena ingat, bila kita bercerita tentang wave 4, this is how normally wave 4 looks like. Dia akan bergerak begini. Dia akan bermain-main. Dia akan bergerak begini. Barulah dia pergi ke level yang dia nak, barulah dia naik atas lagi. Ini kebiasaannya pergerakan wave 4, di mana dia akan membuat cacamarba. Dia membuatkan hidup kita pun cacamarba juga. Gitu. Okay. So ini daripada sudut di mana akan ada kenaikan lagi sekali, dan dia akan membuat pecutan ke atas yang terakhir untuk melengkapkan pergerakan C tu. So harap you all faham. C mana ni? Apa benda pula C? Tang mana pula C datang lagi sekali ni? Macam saya beritahu lah, C di atas ni. So macam saya beritahu tadi, mungkin dia boleh naik sehingga ke level yang ini. Saya tak berani nak cakap boleh jadi. Tak beranilah. Saya bukan penggerak graf, saya bukan dukun bomoh. Okay, saya hanya melihat apakah yang bakal terjadi pada hari ini dan seterusnya. Okay, so ini yang kita nampak buat masa sekarang. Okay, ini daripada sudut pertama. Daripada sudut kedua, possibilities, sebab kita perlu melihat kepada possibilities, sebab Elliott Wave ni bermain dengan kebarangkalian. What if? So sebab tu kita kena berjaga-jaga. Bukan kita nak kata kita sendiri doubt dengan kita punya analisa, tapi at least kita berjaga-jaga apakah yang boleh terjadi. Okay, itu adalah yang pertama. Yang pertama tadi dia akan ada kenaikan. Okay, yang kedua adalah di mana yang 1, 2, 3, 4, 5 ni sebenarnya dia hanya menjadi sekadar A, B dan C. Kalau A, B dan C, sebab apa? Sebab panjang A dimatikan di wave B 1.618, bermaksud panjang C lebih daripada panjang A pun boleh. So dalam Elliott Wave dengan betul-betul dalam Elliott Wave, bila kita melihat sesuatu wave tu membuat wave 3 dalam corrective mode, kita perlu berhati-hati. Kenapa? Sebab dalam wave 3 pun dia boleh menjadi Fibo level 1.618, dalam wave C pun dia boleh jadi Fibo level 1.618. Ini sahaja benda yang kita perlu lihat kebarangkalian. Tapi honestly if you ask me, ini yang saya nampak. Okay, ini yang saya nampak. Gitu. Ini yang saya nampak. Okay. So, ini saya jangkakan akan terjadi mungkin pada hari ini sehingga membawa kepada NFP minggu ini nanti, dan seterusnya barulah kita akan melihat satu penurunan besar di mana dia sudah melengkapkan section 2. Gitu. Section pertama dah siap, section kedua dah siap, dan seterusnya barulah akan terjadi section 3. Ini yang kita akan nantikan. Okay. Kalau nak kata jauh lagi, you boleh tengok. This is the proof. Sebelum ni ada orang tanya, boleh pergi ke 2053? Jauh lagi tu. Jauh. Kita bukan melihat kepada struktur hari ini. Ingat tu, kita bukan melihat struktur hari ini. Kita perlu melihat the whole structure dan di manakah kita berjangkakan. So, dalam trading ni, jauh dekat dah tak relevan.
Bila you kata jauh lagi tu, bermaksud you tak bermain dengan time frame besar. Bila you kata dekat sangat ni, mungkin itu saya tak sure. Tapi bila ada seseorang ataupun ada saya dapat PM lah, WhatsApp ke apa ke, jauh lagi tu. So bila kita tahu orang tu berfikiran, dia fikir jauh lagi, bermaksud mungkin dia tidak melihat kepada struktur besar. Okay, so dia mesti membuat pergerakan wave di setiap time frame. Itu kita kena tahu. Kita bukan melihat satu time frame saja. Okay, ini hanya sekadar ilmu yang saya dah belajar dan saya bagi tahu dekat you all lah. Kalau tadi tu nak kata boleh sampai ke 2000, katalah boleh sampai ke 2064, sampai. Boleh sampai ke 2080, sampai. Boleh sampai ke 2100, sampai. So bermaksud tak relevan lagi. Jangan fikir jauh ke dekat ke, dia dah tak relevan dekat dalam trading forex ni. Okay, so ini yang kita nampak, ini yang saya nampak. Okay, kalau pergerakan dia betul lah dia membuat wave 4 ni dan seterusnya akan ada kenaikan, bermaksud itulah pergerakan terakhir untuk melengkapkan section 2 dan seterusnya kita bakal melihat satu penurunan, dia akan membuat section yang ketiga pula. So bila section 3 saya tak tahu dia buat pattern apa. Saya dah tak tahu. Macam saya bagi tahu sebelum ini, section yang pertama dia membuat pergerakan flat, section kedua dia akan membuat pergerakan zigzag, gitu. So mungkin yang terakhir ni pun mungkin flat lagi sekali. Saya tak berani nak bagi tahu sebab saya perlu melihat sampai manakah level yang dia boleh pergi pada minggu ini pula. Okay, so kalau you tanya saya, kalau saya silap, saya minta maaf. Sebab dia ada dua kebarangkalian. Kebarangkalian yang pertama macam saya beritahu tadi, mungkin dia membuat 1, 2, 3, 4, 5. Dan kebarangkalian yang kedua, mungkin dia hanya sekadar membuat ABC. Dan seterusnya sekarang baru dia akan membuat penurunan ke bawah pula. Okay, so either way pun, saya hanya menjangkakan possibilities. Dan kita akan ambil entry daripada peluang yang ada. Okay, so kalau saya jangkakan dia akan penurunan, tak kisahlah kalau dia buat 1, 2, 3 ke ataupun ABC ke, bermaksud sekarang dia mungkin akan membuat penurunan, betul tak? Logik, kita fikir logik. Kalau dia bergerak dalam 1, 2, 3 hendak membuat 4, ataupun dia bergerak secara A, B dan C, maknanya dia akan membuat penurunan juga untuk buat wave B seterusnya ke, ataupun dia nak buat, tak kisahlah apa nak buat pun, dia punya point adalah dia tetap ke bawah juga, betul tak? So apa yang you all boleh buat, either way pun saya akan mencari peluang untuk sell pula. Begitu. Faham So kalau tak faham, bolehlah tinggalkan pertanyaan anda di ruang komen. Ataupun kalau you dah masuk dalam grup channel Telegram MMT, bolehlah tanya soalan dekat situ. Jangan sesenyap je nak belajar, tanya. Kalau senyap, saya pun tak tahu apa yang you dah tahu. Betul tak? Okeylah, so far itu sajalah yang saya nak kongsikan. Sekarang ni pun dah pukul 7.24 pagi. Saya tak tahu you mungkin tengah kelang kabut nak bersiap. Hari ini 5 hari bulan Mac 2024. Apa yang saya boleh katakan, selamat pagi, berhati-hati di jalan raya dan insya-Allah saya sentiasa mendoakan anda semua untuk profit saja. Okey. So untuk gold, kalau you tak berani ataupun dah malas dah terkena dengan gold ni, abaikan gold, kita cari pair lain pula. Okey. Itu saja. Terima kasih banyak guys. Saya tak nak bersembang banyak sebab sekarang pun dah 14 minit jauhnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.